Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya bersyukur hari ini terlihat penuh juga, amin ya. Cuma saya masih melihat ada beberapa tempat yang terlihat kosong di bagian depan. Mungkin boleh Bapak Ibu boleh maju ke depan untuk mengisi yang kosong-kosong. Iya, biar nggak kelihatannya depannya Bapak Ibu kosong gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Iya, saya mau biar gak pada kaku, biar pada ucapin Shalom juga. Mungkin boleh memberikan Shalom ke kanan kiri depan belakangnya. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Suaranya harus lebih kencang, walaupun di sini mayoritasnya udah di atas 40 tahun, tapi kita semangatnya tetap harus ada gitu ya. Jadi nggak mau kalah dengan sekolah minggu juga. Nah, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita mau memasuki ibadah kita boleh sama-sama mengambil sikap untuk bersatu. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwa kita yang merindukan Tuhan. Di dalam ibadah kita hari ini, kita sama-sama mau merenungkan di satu kita, dan kita bersyukur satu dua hari ini akan diiringi oleh Ebenezer. Sungai jiwamu
saat teduh yang indah sekali yang dibawakan oleh Dr. Ezra, kita sama-sama bersikap berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk 1 minggu yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk segala kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh melayakkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami bersyukur untuk segalanya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk setiap orang yang mungkin belum datang ke tempat ini. Jika mereka sakit, Tuhan yang boleh jamah dan sembuhkan. Jika mereka sedang berhalangan, biarlah mereka juga Tuhan punya hati yang rindu untuk beribadah kepada-Mu dimanapun mereka berada. Dan jika mereka malas Tuhan, biarlah sekiranya Engkau yang mengembalikan Tuhan, agar kerinduan itu bisa kembali kepadanya dan mereka boleh kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan untuk mengawali ibadah kita. Kita mengetahui bahwa Bapa mendengar setiap seruan hati kita. Dan kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada kita. Biarlah kita sama-sama boleh menaikkan pujian. Tenang. Kau
Saudara, sebagai umat Tuhan seharusnya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Bila kita datang kepada Tuhan, kita mengaku kelalaian kita. Kalau selama ini kita tidak peduli dengan lingkungan kita tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Padahal Tuhan meminta kita untuk peduli dengan mereka. Biarlah kita datang kepada Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang mestinya ada di tengah dunia menjadi berkat, tapi kita tidak melakukannya. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita masuk di dalam doa kita. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Lahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, inilah kami umat-Mu, orang-orang yang Kau pilih, Kau berikan keistimewaan sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan ingin kami menjadi berkat dimanapun kami berada, karena Kau mengutus kami menjadi garam dan terang. Kami mohon Tuhan, Kau ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami tidak menjalankan tugas itu dengan baik. Kami sering melalaikannya. Kami tidak peduli Tuhan dengan sekeliling kami, dengan keadaan bangsa kami, dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Tuhan, kami melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Mohon Tuhan ampuni kami. Jadikanlah kami umat-Mu Tuhan, umat kepunyaan-Mu, sehingga dimanapun kami berada, di sekitar kami pasti ada berkat Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri kami. Bila sebagai umat-Mu Tuhan, kami bersatu hati melakukan, menjalankan perintah-Mu untuk memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dengar permohonan kami Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Kita tetap berdiri, kita akan meresponi berita anugerah dengan membacakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghina rumah sesamamu, jangan menghina istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau ibunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bersyukur. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Masih kuat berdiri ya? Kuat ya? Nggak apa-apa, kita lanjut terus sampai akhir acara ya, kita berdiri terus ya. Iya. Tuhan yang memberi kesukaan kepada kita. Mari kita meresponinya kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita boleh sama-sama bertepuk tangan ya.
kayaknya semangatnya ya. Kita bagi, saya mau yang di atas juga suaranya keluar ya. Jadi baik pertama, hari ini harinya Tuhan, saya mau yang di bagian atas nyanyi suaranya paling kencang. Kemudian yang di bawah nanti yang baik kedua, rayakan kehadiran Tuhan. Bisa sama-sama? Kita mau memuji Tuhan, memberikan yang terbaik. Jadi kita bisa kasih contoh nih sama anak kita, cucu kita, bahwa kita juga semangat memuji Tuhan. Amin? Kita nyanyikan sekali lagi. Dari di atas ya. Oke. Tadi kita sudah sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Paul. Taat atau tidak taat? Ini dua kata yang sebenarnya kayaknya simple ya Bapak Ibu ya. Taat dan tidak taat. Tapi ini satu hal yang sangat sulit dilakukan. Dan itu dilakukannya nggak cuma sama anak-anak, sampai umur berapapun kita, itu tetap ada. Walaupun kita udah jadi yang kakek neneknya, tetap di atasnya masih ada lagi. Baik itu pemerintahan, baik itu aparat pemerintahan, sampai kepada Tuhan juga. Jadi di PR kita semua, bagaimana caranya kita bisa taat atau tidak. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita sama-sama mau menaikkan pujian. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Perintah
kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa, kami ingin sekali selalu patuh karena kepatuhan kami adalah wujud kepercayaan kami kepada Tuhan. 主啊，我们需要能够顺服，特别是我们要来顺服你。 Hanya Tuhan Kau terus membimbing kami Tuhan. 主啊，你继续在引导我们， Hidup di dalam ketaatan. 好叫我们在有顺服的生活， Karena hanya orang yang taat yang sungguh-sungguh beriman. 有真正顺服的人才有信心， Dan hanya orang beriman yang sungguh-sungguh taat. 有信心的人才有真正的顺服。 Tuhan, mari Kau memberkati kami 主啊，你祝福我们， melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada hari ini. 我们今天要默想你的话。 Tuhan, sertailah kami. 主啊，你与我们同在， Serahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. 将为仆人献在你 Dalam 脚前。 urapan Tuhan, Tuhan berikan. 主啊，你去提高我他们。 Dan sertai kami semuanya juga yang mendengarkannya. 我们将各位在一起做的弟兄姐妹交托于 Agar kami memfokuskan hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. 我们聚焦在你的话语上， Dan kami siap melakukannya. 我们也要准备行你的道。 Dengan doa kami Bapa. 主要谢谢你听我们的祷 Di dalam 告， nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. Baik, ya bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama lagi. 我们感谢主，今天还能够一起来侍奉他。 Sudah saya lihat sudah banyak yang tidak pakai masker. 哇，我们也感谢主，已经很多没有在戴口罩了。 Berarti kondisinya sudah sangat baik. 就证明这个情况越来越 Ya, 好。 dan juga kelihatan sehat-sehat. 我们看到每个人都很健康。 Mari kita tepuk tangan buat yang pakai masker. Ya, karena kami pakai masker, saudara kelihatan lebih sehat. 因为你戴口罩就好像比较健康。 Saudara, tema kita hari ini taat atau tidak taat. 今天的主题是顺服与不顺服。 Mari kita lihat video ini. 来看这个影片。 Saudara, apa yang diajarkan oleh video ini, saudara? 这影片告诉我们什么呢？ Seringkali itulah yang kita lakukan. 就是时常我们所行的就是这样。 Ada sumber air yang banyak kita tinggalkan. 有很多水源我们已经离弃它， Hanya dapat setetes air. 那我们就得到一点点的水。 Karena apa? saudara? 为什么呢？ Karena nggak taat. 因为我们不顺服。 Sudah disuruh jangan saat tak sana. 已经叫你不要去那边，到这 Tapi 边， tetap ke sana. 你一直要到那边去。
dapat, terus dia berusaha sendiri membangun ya, tapi tetap air yang keluar hanya 1 tetes. 只有一直确定的单手得到了这个1滴滴的水。 Pada tempat yang kelihatan kering itu ada sumber air. 在另外一个地方，它有这个泉源， Bonusnya dapat jus. 所以它是得到很多的。 Mari saudara kita lihat firman Tuhan kita 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 我们来看列王记下第5章 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. 第1节到第14节。 Baik, saya bacakan saja biar cepat ya dalam bahasa Indonesia, yang lain boleh ikuti. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dan dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, digoyahkannya pakaiannya serta berkata, alangkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia sedang mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepada aku supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya beserta kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya dan mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuh akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, saya melihat kamus bahasa Indonesia apa arti dari taat. 所以我从我的字典来看什么叫做顺服。 Nah, yang namanya taat itu berarti senantiasa tunduk dan patuh. 顺服就是我们要继续不断的来低头， Tidak berlaku curang dan setia. 完全没有有别的那个企图。 Juga seorang yang saleh dan kuat ibadahnya. 一个他很忠于他的那个敬拜。 Saudara, kalau melihat definisi ini, saudara, 如果我们看这个结论， saya merasa saya bukan orang yang taat. 所以我就会认为我是个不顺服的人。
Dan juga banyak orang Kristen yang tidak taat. 有很多基督徒他们也不顺服。 Ya, mungkin ada yang bilang, ya jangan bilang begitu, Ustaz. Kita bukan yang nggak taat. 我们要跟你讲，不是我们不是不顺服， Ya, kita itu kurang taat. 但是比较不顺服， Kurangnya banyak. 就差一点而已。 Salah aja. Saudara, taat itu seperti itu, saudara. 所以我们顺服就是要这样。 Jadi dari kisah Naaman kita akan belajar apa arti dari sebuah ketaatan. 所以我们从乃縵的身上可以学习什么就是顺服。 Ada yang katakan Naaman itu seorang panglima militer, 我们看到乃縵是一个将军， seorang yang sangat hebat. 是一个很了不起的 Karena 人。 setiap kali dia pergi perang dia menang. 每一次他战争就是战胜， Maka dia sangat disayang oleh 所 raja. 以他的王非常的疼爱他， Dia dihormati oleh ribuan prajuritnya. 他的精兵们都非常尊重他， Dia siap memberi komando dan ribuan orang tunduk. 所以他如果发一次命令，每一个人， Jadi Naaman itu seorang yang hebat, 他是一个很了不起， seorang yang luar biasa sekali. 非常了不起的人。 Tetapi dia satu dikatakan seperti ini. 所以在第一节他这样说， Tetapi, 但是 menarik saudara. 非常有趣。 Naaman hebat. 我们看到乃縵非常了不起， Tetapi, 但是 ya ini ibaratnya saudara, kalau saya bilang, wah penginjil Advent, ya hebat, 如果我讲阿扁传道他很了不起， ya ganteng, 很英俊， ya baik hati. 他的好心肠。 Kalau apa-apa minta tolong dia segera tolong. 如果我们要他帮他随时帮助你， Tetapi 但是 gak jelek pasti. 所以一定是 Ya, yang di depan itu nggak ada gunanya. 前面所讲的都没有用处， Orang tahunya yang di belakang. 所以人家要知道是后面的。 Saudara, kisah Naaman juga begitu. 我们看到乃縵的故事也是这样， Tetapi dia sakit kusta. 但是他患了麻风病。 Sakit kusta pada waktu itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan. 麻风病当时是没有药可医的， Jadi untuk apa, saudara, kehormatan, kemuliaan, pangkat jabatannya? 所以他一切所有的荣华富贵都 Buat apa, saudara? 对他来讲都没 Gak 有 ada artinya. 完全没有意义。 Untuk apa semuanya itu? 这些对他来讲有什么用呢？ Nggak ada gunanya. 完全没有用处。 Maka kita mencatat Alkitab itu penulis Paul mengatakan, pada suatu saat kita pun diperhadapkan dengan kondisi 我 seperti 们 itu. 知道解禁的人他也这样，有时候有一次我们也会让他 Pada satu titik tertentu, 有一个重点， akhirnya kita sadar 所以我们就能够记醒悟到， apapun yang kita miliki itu menjadi tidak ada artinya. 所以我们所拥有的都是徒然， Apa gunanya semua kehebatan, kehormatan, 一切有尊华，有荣华富贵， kekayaan, 他的财富， kalau ada kata tetapi. 如果后面有加上但是， Naaman kaya raya, 所以我看到乃縵他非常的富有， tetapi dia sakit kusta. 但是他患了麻风病， Sekarang saya berdoa, 所以我也祷告， biarlah Tuhan menolong kita 愿上帝帮助我们， supaya kita lebih cepat memasuki fase itu 我们更快的进到那个部分， untuk menyadari 叫我们能够记醒他， apapun yang kita miliki di dunia ini 我们在世上所拥有的一切 gak ada artinya 没有意义。 kalau kita kehilangan hal yang paling penting dalam hidup, 如果在我们的生活上失去了这个最重要的， yaitu iman kita. 就是我们对上帝的信心， Gak ada gunanya, saudara. 完全没有益处。 Apapun yang kamu miliki. 你所拥有的， Saudara, orang yang punya uang banyak, 我们知道有的很多的人，他有很多钱， ketika dia sakit, 但是当他患病的时候 dia，sadar uangnya nggak berarti. 所以他就醒悟到钱对他来讲是没有意义的。 Kalau uang tidak bisa menyembuhkan, 如果钱不能够使他痊愈， mau berapa banyak pun uang, 就是有多少的钱， bergudang-gudang, 你就是很多很多的财， mungkin seperempat dunia ini, 可能有1/4的， tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit. 但是不能够使你的病痊愈， Nggak ada artinya. 完全没有意义了。
Saudara, itulah yang dialami Naaman. 这是乃曼所经 Dan 历 saya 的， berharap kita bisa memasuki fase itu. 所以我们要进入这个部分， Akhirnya kita tersadar. 以我们能够醒悟到， Iya. 这 Bukan yang selama ini yang ku kejar yang paling penting. 不是一向来我所追求的是最重要的， Tapi ada yang lebih penting. 有比这个更重要的， Yaitu imanku kepada Tuhan. 就是我对上帝的信心。 Saudara, dikatakan suatu hari seorang gadis Israel pelayan istri Naaman. 有一天，这个有一个以色列的仆人女孩子来到 Itu 这个， mengatakan kepada nyonya, 他就跟他的孩子， sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari 他 penyakit. 说如果你到撒玛利亚那边有一个先知能够使你的病痊， Saudara, kata-kata seorang anak gadis, 所以这是一个少女的心情， seorang muda, 是一个努力。 itu ternyata menggerakkan hati Naaman untuk pergi mencari Nabi di Samaria. 所以能够感动他们的心，祈祷 Naaman 撒玛利 pergi menemui raja dan memberitahukan kepada raja. 当你们去面对王的时候， Wah, raja sangat senang 我 sekali. 们看到王非常的高兴， Langsung menulis surat kata Belici. 所以他就写一封很重要的信。 Tahu surat kata Belici? 我们在这里结训吗？ Masih muda ya, kalau orang tua pasti tahu. 如果老人家已经知道了， Kata Belici dulu populer karena dikatakan oleh ketua DPR. 因为有一些以前的这个议长所讲的话， Itu surat sakti. 那个是很有用的一个信息。 Jadi apa yang ditulis di dalam itu, siapa yang menerimanya mesti melakukannya. 所以如果谁接到这封信，一定会去实行。 Jadi itu surat sakti. 所以那个叫做 Langsung buat kata Belici. 所以王就写了这封 Dan 信， Naaman pergi ke Israel. 所以你们就去到以色列那边去， Ya, dengan membawa begitu banyak barang. 带了很多贡品， Dia membawa 10 talenta perak. 有带一些银， Itu sekitar 425 kilogram perak. 是差不多400多公斤， Dia membawa 6.000 sikal emas. 还有一些的金子， Itu kira-kira 90 kilogram emas. 大概是90个公斤的金子， Dan 10 pakaian yang mahal yang biasa dipakai oleh orang yang sangat kaya atau seorang pangeran. 这些贵族所穿的一些衣服， Dia bawa semuanya itu beserta dengan pasukannya. 所以他就跟他的士兵们一起往以色列去。 Ya, sampai kepada raja-rajanya takut. 所以到以色列的这位王非常的惧怕， Ya, baca surat kata Belici itu langsung mengoyakkan batunya. 读了这个乃曼王阿亚兰王所写的经，他就思想 Saking takutnya, saudara. 非常的害怕。 Hingga Allahkah aku sehingga aku yang menghidupkan dan mematikan orang. 我其实一个复活的主能够复活死人吗？ Waktu itu Elisa tahu hal itu. 所以以利沙那个时候呢，至少有一定是。 Ya, suruh dia datang 他 kan. 说你把他叫来到我这边来。 Naaman pergi ke rumah Elisa. 所以乃曼就去以利沙的家， Ya, sampai di depan rumah Elisa, 所以在这个以利沙的家的前面， ada yang buka pintu, 有人开门， ada yang keluar. 有人出来， Pembantunya Elisa, 那是以利沙的仆人， bukan Elisa. 不是以利沙自己。 Ya, bayangkan ya kalau menteri datang, 我们可以想象，如果有一个部长来到我们家， ya kita nggak sambut. 我们没有去迎接他， Suruh asisten rumah tangga kita temui itu. 我们叫我们的家人啊，第一见他。 Pasti menteri itu mana sudah? 所以那个部长一定很生气。 Orangnya sampai begitu menteri. Lihat pakai. 你看我们的部长， Tapi diperlakukan seperti itu. 你看到他这样的做， Naaman panas hatinya. 看到乃曼呢非常的气愤。 Habis itu Naaman disuruh pergilah mandi 7 kali di Sungai Yordan. 所以叫他到约旦河去洗沐浴其实。 Maka tubuh akan pulih kembali dan kau menjadi tahir. 他说你必须全力洁净了。 Makin marah Naaman. 所以乃曼就越生气。 Yang mandi 7 kali. 他说叫我沐浴7回。 Saudara tahu nggak mandi 7 kali itu gimana? 你知道吗？什么叫做要沐浴7次？ Mandi,
Ya, harus mandi anggota. 你洗澡 Ya, 的 keringat badan ya. Duduk-duduk, 你就坐一下， mandi, 再去洗澡， keringkan badan. 就把它擦干， Ya, mandi 再去洗澡， 7 kali 叫 betul. 你这样沐浴7次， Panas nggak saudara? 所以你心会热啊。 Biasa Naaman mandi dilayani pelayan-pelayan, mandinya pakai bunga. 乃曼对他的王宫有很多的来服侍他的， Cukup sekali, 就1次沐浴就过了， 7 kali. 现在就沐浴7次， Terus Naaman bilang, di Sungai Yordan lagi. 来到约旦河那边去。 Ya, Sungai Yordan bukan sungai yang bersih airnya. 因为这约旦河不是一个很清洁的河， Ya, itu sungai yang warnanya seperti tanah liat. 就好像有一些这个泥土这样。 Bayangkan sudah sakit kulit, 我们知道已经有皮肤病， mandi di air kotor. 这脏的水提起。 Bukannya tambah sembuh, tambah sakit kan? 我们想象越好的一定会更加加重。 Ya, Naaman panas hati seperti itu. 那个乃曼他非常的愤怒， Dia bilang Abanah dan Parpar di Damsik itu airnya jernih, enak. 他说在我的地方河流的水那么的清洁， Aku disuruh mandi di Sungai Yordan 他叫我在约旦河沐浴7次， 7 kali. 还有沐浴7次， Airnya kotor. 它的水肮脏。 Belum lagi kalau ada lele kuning. 有一个鳗鱼会经过， Apa? 他 Pulang. 说我们回去吧， Ngapain? 我们要来做什么？ Ya, tapi kemudian bawahannya bilang Bapak, 所以他的随从就对他说， seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang lebih sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? 如果那个先知叫你做更困难的事，你不是也是要去做吗？ Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu mandilah dan kau akan menjadi air. 那么现在只有叫你去约旦的沐浴7次，你就能够洁净了。 Naaman kemudian berpikir dia juga, 所以乃曼最后还是思考一下， ya mandi doang. 只有沐浴而已。 Ya coba kalau dia Elisa bilang, Naaman kalau kau mau sembuh guling-guling di tanah, guling-guling nggak Naaman? 如果以利沙讲你在地上打滚，你要不要打滚？ Guling-guling nggak? 你说 Pasti, saudara. 他必 Naaman itu orang kaya. 他是 Di negaranya pasti sudah dipanggil tabib yang paling terkenal. 所以在他的地方一定有很多的 Tapi 大 nggak 夫 bisa menyembuhkan dia. 过是 Dia nggak ada harapan. 就没有希望。 Sekarang Elisa bilang guling-guling di tanah. 现在以利沙讲你在地上打滚， Lompat kodok. 你就好像青蛙跳一样， Dilakukan nggak? 你要不要做？ Pasti dilakukan. 所以他必须一定要做， Karena dia butuh kesembuhan. 因为他需要痊愈。 Elisa cuma suruh dia mandi. 现在只叫他去沐浴而已。 Mungkin dia pikir-pikir. Ya nggak apa-apa. 所以但最后他还是不要紧就去。 Sudah akhirnya dia di tengah emosinya reda, dia mentaati perintah Elisa. 所以在他的那个期限的时候，他就遵照以利沙去期。 Saudara yang sering kita tidak sadar itu, ketaatan itu berkaitan erat dengan iman. 所以有很多时候我们不顺服主，我们就把它联想到我们的境界， Ketaatan kita itu ekspresi dari iman kita. 认为我们的顺服是我们信心的表现。 Maka hanya orang yang taat, yang sungguh-sungguh percaya. 我们认为顺服的人一定信心很。 Maka hanya orang yang percaya, yang sungguh-sungguh taat. 所以一个很有信心的人，他一定很顺。 Naaman kelihatannya percaya bahwa Nabi Elisa bisa menyembuhkan dia. 所以乃曼最后相信以利沙， Maka dia datang dari jauh ke Israel. 他从远方来到以色列。 Tapi kalau dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Elisa, 如果他没有顺服以利沙所吩咐的话， maka buyar apa yang dipercayai. 所意见的话，意见就是没关系。 Ya, dan Naaman hampir saja luput dari anugerah kesembuhan. 所以差一点就没有得到痊愈。 Seandainya dia tetap marah dan tidak mentaati
perintah Elisa. 如果他还是这样执意啊愤怒，还会有复仇状况。 Dan kalau kita percaya, 如果我们相信， kita mesti taat. 我们也顺服， Karena ketaatan itulah ekspresi iman kita. 因为我们的顺服是表现我们的信心。 Saudara percaya akan janji Tuhan itu langkah awal. 我们知道相信上帝就是的初步的， Tapi mentaati perintahnya itu adalah wujud iman. 但是我们要顺服他，这是我们对他的表现， Itu yang dilakukan oleh Naaman. 这是乃曼所做的 Dan 事。 kemudian kita akan melihat kenapa orang itu sulit sekali untuk taat. 为什么人有时候非常难顺服？ Kenapa kita sulit untuk taat? 为什么我们难顺服呢？ Dan taat itu membutuhkan kerendahan 因 hati. 为顺服需要谦卑。 Rendah hati, saudara dirinya siapa, saudara? 那么你认为谦卑要选谁呢？ Ya, kamu tahu? 你知道谦卑要选谁？ Kesombongan. 就是太骄傲。 Ya, orang yang tidak rendah hati itu orang yang sombong. 如果不谦卑的人，就是因为他太骄 Orang 傲。 yang sombong enggak rendah. 如果骄傲的人不会谦卑的， Saudara, pada awalnya Naaman tidak sadar betapa sombongnya. 所以起初乃曼没有体会到他何等的骄傲。 Memang saudara, orang yang sombong seringkali tidak sadar. 本来骄傲的人自己根本没有体会到。 Ya, saudara, ketika kesombongan itu sering sesuatu hal yang tidak disadari. 所以这个骄傲有时候我们不会感觉到， Waktu nggak disapa, dia marah. 我们没有被照顾，我们就生气了。 Dia punya keinginan untuk dihargai. 他需要人家尊重他。 Kalau dia udah nyanyi, nggak ada yang tepuk tangan, marah. 如果有他在唱歌，没有人拍手，他也生气。 Dia tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. 他知道这是正义的，他没有做。 Katanya iya, nggak dikerjakan. 但是说出事，但是没有做到。 Merasa butuh Tuhan, 他需要上帝， tapi jarang datang kepada Tuhan. 但是很少来到上帝的面前。 Itulah orang yang sombong. 是骄傲的人， Cuma seringkali orang tidak menyadarinya. 目的是他我们没有去醒悟到。 Coba tanyakan pasangan di sebelahmu atau teman di sampingmu yang kenal dengan engkau, aku sombong nggak? 你旁边的人你问他你有没有骄傲？ Naaman datang minta disembuhkan, 认得乃曼来求医治， tapi dia maunya pakai caranya. 但是他要用他自己的方法。 Dia bilang seharusnya Elisa keluar. 他说以赛一定要出来， Kemudian membacakan mantranya. 可能在他们面前念一些的咒语， Ya, bubur, 就是在他们面前念咒语， sembuh. 他就痊愈了。 Ya, saudara maunya seperti itu. 乃曼的心好像这 Udah 样， nggak keluar. 以撒没有出 Suruh 来， pembantunya, siapa saya? 叫他的仆人出来，他说我。 Mestinya Elisa datang, hormat. 好像以利在一定要出来，非常的尊重 Datang 他， aja enggak. 来也没有， Pembantunya yang keluar. 他的仆人出来， Terus pembantunya suruh saya mandi. 一定的仆人叫他去沐浴， Saudara Naaman tidak sadar betapa sombongnya. 所以我们看到乃曼他们 Kan 知 mestinya 道 orang yang minta pertolongan itu rendah. 一个人要求别人来为他做这事情， Kan kamu yang minta 因 pertolongan, 为你需要， kamu yang ngatur. 因为你还要自己要去 Bayangkan sudah ke dokter, 你再想看 harus 医生 diperiksa. 就必须要去检 Terus 查， dokter bilang, Pak Kinen, Bapak mesti begini. 你必须要这样。 Terus Pak Kinen bilang, kenapa harus begitu? Mestinya begini. 所以你就跟他讲，我为什么要这 Saya 样？ lebih tahu dari dokter. 我比医生更知道。 Ya, langsung diusir Pak A. 我都知道你一定字典被人家改 Bapak ke 了。 tempat lain. 你到别的地方去， Sekarang Naaman itu begitu sombongnya. 所以我们看到乃曼是那么的骄傲。 Dan menariknya dia disuruh mandi di Sungai Yordan. 最有趣的就是他叫他去， Saudara, ternyata ada artinya. 其实 Sungai Yordan itu lambang kerendahan hati, saudara. 在这里又大儿子，我们象征 Sungai Yordan itu berada di wilayah sekitar Laut Mati. 是在石海，
Dia Sungai Yordan itu berada 425 meter di bawah permukaan laut. 它在水平线下面有450 Jadi tempat yang terendah di dunia. 是在世界上的最低的一个水。 Maka Sungai Yordan dalam bahasa Ibrani itu disebut Yarden. 所以在它的原文叫做雅典， Artinya menurun. 就是最下层， Jadi turun, menurun, menuruni, menuju ke arah bawah. 最下面的一层。 Naaman diajar untuk turun ke bawah. 所以乃曼被邀请到最下面， Turun, turun, turun. 必须要加紧下去， Supaya dia belajar rendah hati. 好叫他能够学习谦卑。 Dan waktu Naaman mendengar apa yang dikatakan oleh gadis kecil budak itu, dia belajar rendah hati. 所以当乃曼的那个仆人，女仆人跟他讲，所以他开始学习。 Ketika Naaman disambut oleh pembantu Elisa, dia diajar supaya rendah hati. 所以他以利沙用他的仆人来迎接他，也要叫乃曼 Ketika dia 学习， disuruh mandi 7 kali supaya dia rendah hati. 所以叫他洗澡7次，也叫 Ketika 他 dia mendengar nasihat bawahannya supaya dia rendah hati. 所以他的部下叫他的时候，他也知道一定要谦卑。 Dan Naaman akhirnya tahu bagaimana merendahkan hati di hadapan Tuhan. 所以最后乃曼他知道什么叫做谦卑。 Sudah bisa bayangkan ya, Naaman datang ke Israel dengan membawa begitu banyak barang. 然后我们看到乃曼来到以色列，带着这么多的贡品， Dia memang seharusnya disambut secara meriah. 所以其实他要很这个好好的迎接他， Jadi bawa itu perak ratusan kilo, 因为他带了这么多的银， emas 90 还有 kilo. 这么多的金子。 Harga emas berapa sekarang? 不知道现在金多少钱？ Sekitar itu 9M lebih. Uang dulu. 是以前的钱。 Dia bisa bayangkan betapa banyak. 所以我们看到乃曼带了这么多的贡品， Kenapa Naaman membawa itu? 为什么乃曼带这么多的东西呢？ Karena Naaman tahu 因为乃曼他自己心里想， semua hal bisa dibeli dengan 他认为凡事可以用钱来买， 钱. 就是用钱来买， Semua bisa diatur dengan uang. 什么都可以用钱来支配， Semua bisa diperintah. 什么都能够用钱来命令他。 Maka dia bawa begitu banyaknya. 所以他带了这么多的贡品， Tapi Tuhan mengajarkan kepada dia, 但是神教导他， ada berkat yang tidak bisa diatur oleh uang. 有一些祝福是不能够用金钱， Ada berkat yang di luar jangkauan uang. 有一些祝福在钱以外， Bahkan bisa didapat dengan percuma gratis. 其实还能够用免费的能够去得到， Kau tidak perlu sombong begitu. 所以你不需要这么的骄傲。 Saudara Naaman diajar untuk rendah hati. 所以我们看到乃曼被教导成为一个谦 Kalau 卑。 kita mau taat, saudara, 如果我们有顺服， tidak mesti rendah hati. 我们必须要谦卑， Kita mesti menanggalkan gengsi dan ego kita 我们必须要将我们的一些高贵把它 yang 尊敬。 seringkali membuat kita tinggi hati. 是有时候是我们能感到非常的很妒忌。 Saudara, ketika Naaman taat, 当乃曼他顺服的时候， dia mandi 他去 di 洗 Sungai 澡， Yordan. 在约旦河沐浴。 Ya, memang luar biasa. Saudara. 我们知道这是一个很了不起 Dia 的事情， celup sekali, celup, belum. 他必须要听下去。 Celup 2 kali, 第二 celup. 第二还要听下第二次， Dia mungkin berpikir, aku ditipu. 可能他心里在想我被骗了。 Sudah bayangkan, sudah makan obat ya. Makan obat sekali nggak berhasil, 2 kali nggak berhasil, 3 kali nggak berhasil, 4 kali nggak berhasil. Sudah kan pasti ini obat apa? 所以如果你二要的时候1次、2次、3次，你还没有钱，你又知道这个叫 Jangan ini tipu-tipu. 我被欺骗了。 Nah, sudah tapi Naaman sekali nggak sembuh, 2 kali nggak sembuh, 3 kali nggak sembuh. 所以乃曼就沐浴了1、2、3次。 Tapi setelah 7 kali, 当第7次的时候， katakan kulitnya seperti kulit anak kecil. 所以他的皮肤就好像孩子一样， Artinya nggak ada kerutan. 完全没有皱纹了。 Saudara Naaman pasti kaget luar 我们 biasa. 看到乃曼一定非常的惊讶。 Saudara lihat kulitnya, saudara. 你们看你自己的皮肤 Berkerut. 有没有皱纹？ Ya,
Naaman itu bukan anak kecil. 我们看到乃曼不是小孩子， Tapi waktu dia itu kulit yang lurus. 当他去牧鸡去的时候，他的皮肤像小孩子。我为什么会这样？ Tidak usah pakai lotion, skincare, no. 完全不必用什么润滑剂， Itu luar biasa. 非常的了不起。 Sudah kita lihat mujizat berkat diawali dengan ketaatan. 所以我们知道一切的神迹就处在我们的顺服， Ketaatan mendatangkan berkat. 所以这个顺服就来给我们很多的祝福， Ketaatan mendatangkan mujizat. 所以那个顺服就来给我们很多的神迹。 Yang terakhir, 最后， kita belajar bahwa kalau kita taat mesti sepenuh hati. 如果我们顺服，必须要全心全意， Taat total. 就是全部心思。 Masalahnya kita itu maunya taat hanya pada hal-hal tertentu. Kita pilih-pilih. 其实我们顺服之前，我们要顺服的东西。 Ya kita maunya taat dalam hal yang kita sukai. 认为我们顺服的是我心里喜欢的。 Bayangkan kalau Naaman cuma celup 5 kali saudara. 如果我们知道乃曼只有见5次而已， Sudahlah 5 kali aja. 如果5次好了。 Ya kalau sebenarnya cuma separuh gimana? 如果你的权利只有一半，怎么可能呢？ Ya kan itu sama kan lebih parah. 看起来就更重。 Ya lebih baik nggak usah sembuh kalau cuma separuh. 如果要复原一半，最好就不要复原。 Nah, tapi dia penuh taat penuh. 但是他全心全意的顺服， 7 kali 7次他梦 dia sembuh total. 完全 Tuhan 恢复 juga 干 mau 净。 kita taat itu secara total. 所以神要我们顺服，也是要全心全意的。 Saudara, tahukah saudara taat? 你知道什么叫顺服吗？ Saudara mesti total. 所以你必须要真正的 Ya, 要， jangan pilih-pilih, saudara. 你不可以选择 Ya 你。 saya mau taat mengampuni orang lain. 我要顺服，要饶恕人。 Tapi kalau yang ini, no. 如果是这个，我就不要。 Ya, saya mengampuni. 我有饶恕他。 Tapi kalau mengampuni yang itu, enggak. 还有那个人要叫我饶恕，我不要。 Nah, saudara kita pilih-pilih. 那么就是我们顺服是有选择 Saya 性 mau。taat mengasihi orang lain. 我要顺服，要爱别人。 Tapi kalau sungguh mengasihi saya, enggak. 如果要叫我爱那个，我不要。 Nah, saudara kita pilih-pilih. 那就是我们有选择性的， Itu tidak baik. 那个是不好的。 Kalau mau taat, taatlah secara total. 所以你要顺服，要全心全意的顺服。 Saudara setelah dengar khotbah ini, saudara, 当我们听完了这个讲道， sudah tahu mesti taat. 你知道必须要顺服， Taat mendatangkan berkat dan mujizat. 你知道顺服来给我们很多的神迹和， Tapi tidak akan ada gunanya kalau tidak dilakukan. 但是我们没有用，如果我们没有及时行的话， Maka saudara, hari ini saya mengajak kita untuk membereskan dosa ketidaktaatan kita. 所以我们今天必须要来听我们那些不顺服的罪， Mari kita pikirkan 3 hal 我们来讲3件的事情 yang。sering kali kita tidak taat. 很多时候我们不顺服的， Kita bereskan di hadapan Tuhan 我们在神的面前来把它 dengan 清洁， mentaati apa yang Tuhan mau kita lakukan. 要我们怎么样来顺服他。 Saudara, kalau tidak, saudara percuma saat mendengar khotbah. 如果你没有真正的顺服，你听的这个道理是 Saudara akan berubah. 因为你没有 Kuasa Tuhan tidak akan nyata dalam hidup kita. 知道，如果这样神的权利不会在 Tapi 你 kalau 身 kita 上。 membereskan dosa ketidaktaatan itu, 如果我们能够把这个不顺服的罪把 kita 它， akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam 我 hidup 们能 kita. 够在我们身后看到神的能力显现。 Mari kita bereskan 3 hal. 所以我们要把3件事我们 Kita 来把它 pikirkan apa yang mesti kita bereskan. 所以我们来想什么事情我必须在神面前承认的。 Mungkin saudara mau baca firman 可能我们要去读经， yang selama ini sudah tidak lakukan. 很多时候我不读经了， Padahal itu jelas-jelas perintah Tuhan. 这是神的命令。 Renungkan firman itu siang dan malam. 所以你必须要昨夜思想我的话， Sudah tidak melakukan, 你已经没有做， sudah tidak taat. 已经不顺服， Mari bereskan di hadapan Tuhan. 所以你在神的面前把它清洁过来。 Yang kedua mungkin sudah saya mau berdoa bersama keluarga. 可能第二，我们要跟我们的家人一起祷告。 Karena saya tahu itu yang Tuhan mau. 其实我们知道那个是神要的， Tuhan mau memberkati keluarga. 因为
因为神要祝福我们的家 Tapi 庭。 selagi aku tidak menghadirkan Tuhan 但这一项以来，我完全没有尊重他， bersama-sama keluarga. 我没有跟我的家人在一起祷告。 Tapi hari ini aku mau taat. 今天我要顺服你， Aku mau berdoa bersama 我 keluarga. 要跟我的家人一起在你面前祷告。 Yang ketiga, aku mau menyiapkan diri sebelum ikut ibadah. 所以我必须还没有跟这个聚会，我必须要预备我的心。 Ibadah bukan rutinitas, 我们知道这个聚会不是 tapi waktu aku ibadah, 这是aku ingin persembahkan rasa syukurku yang terdalam untuk Tuhan. 也是我在心底最深处向神敬拜， Aku mau menyiapkan diri terlebih dahulu. 所以我必须先预备我的心， Aku berdoa, 我在祷告， memohon penyertaan Tuhan. 我在求上帝 Supaya 的 besok waktu aku ibadah, 当我明天 aku 进去的 bisa 时候， menyanyi dengan 因为 sungguh-sungguh. 我能够很好的去唱歌， Aku bisa mendengar firman 我 dengan 们能够很静听神的 dan 话， punya keinginan untuk melakukan 还有心去实行， banyak hal yang lain. 还有很多别的事情， Kita mesti bereskan di hadapan. 所以我们在上帝的面前一 Kalau 一 kita 的。 belum bisa mengampuni orang yang melukai kita, 如果我们不能够来饶恕那些伤到我们的人， sudah mesti saat 我们必须要顺服， mintalah kepada Tuhan. 我们要求上帝 Tuhan tolonglah. 求神帮助我 Selama 们， ini aku tidak taat, 因为我们现 aku 在 tidak mau mengampuni dia. 我没有饶恕他， Padahal aku tahu Tuhan, Kau memerintahkan aku untuk mengampuni. 因为你的命令叫我必须要饶恕他， Tuhan tolonglah 求你帮助， supaya aku tahu. 使我能够顺服。 Saudara itu mesti saudara 我们必须要知道， harus dapat merasakan berkat dan mujizat. 如果你有做的时候，你知道神的恩典的祝福， Yang 你知道 berkati kita semuanya. 所以愿神祝福我们 Mari 每 kita 个人。 masuk dalam 我们进入祷告。 kita masih mau pimpin kita dalam doa. 主啊，我们感谢你的道一解开，使我们每个人都能够明白。但多少时候我们不顺服，就是因为我们太骄傲了。愿主你给我们有谦卑的心，来到你面前，求圣灵引导，使我们能够得到你的祝福。我们愿你的话藏在我们的心田里面，也叫我们能够怎么样去实行。主啊，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿门。 Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kita sama-sama akan meresponi firman Tuhan dengan mengakui iman rasul. Bapak Ibu saudara-saudari dipersilakan. Kita sama-sama akan menaikkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kami membawa korban pujian dan kami juga akan membawakan korban syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban
nanti. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini, dan juga Tuhan kami boleh mempersembahkan sedikit uang kami Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Semoga boleh menjadi berkat buat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Semua ini kami mengucap syukur, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Ada dua pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa situasi dan kondisi keamanan menjelang pemilu 2024. Kita memohon agar Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita. Mari kita buka suara untuk hal ini dan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong Tuhan tahun 2024 ini pemilu Tuhan semoga berjalan dengan keadaan aman dan damai Tuhan, di mana pemimpin-pemimpin bangsa ini berkualitas untuk memimpin bangsa kami ke depannya Tuhan dengan takut akan Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan, kami butuh tolongan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa bagi jemaat yang sudah lama tidak datang beribadah agar mereka tidak semakin jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan sudah lama tidak beribadah Tuhan. Engkau gerakkan hati mereka supaya mereka mau datang beribadah Tuhan. Engkau tegur hati mereka supaya mereka berpaling padamu dengan lebih baik lagi Tuhan, pengenal akan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu taat dan percaya dan kerendahan hati dan melakukan kehendak-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Tolong semua ini Tuhan. Semua ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai perjalanan imanmu, sehingga imanmu bukan hanya mengetahui tetapi berbuat dan menunjukkan di dalam ketaatan di dalam berbagai aspek hidupmu. Kiranya berkat Allah boleh menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya,
Sebelum saya mengajak kita untuk melihat pengumuman di layar LCD, ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir. Pertama yaitu Bapak Uji Tim, bisa bangkit berdiri dengan anaknya. Ada? Oh, di atas ya. Ya, silakan dulu. Ya. Ada yang lain? Saudara dari Sus Alim di belakang. So, bisa bangkit berdiri? Ya. Dan saudara kita dari Kalimantan yang Pontianak yang sebenarnya jemaat sini tapi sudah tinggal di sana, Bapak Santo, bisa bangkit berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Ya, menyambut Bapak Ibu sekalian dengan penuh sukacita. Jikalau belum ada tempat ibadah yang menetap, maka dengan sukacita menyambut terus kalian bisa beribadah secara rutin sebagai bagian dari keluarga besar GKBJ Cengkareng. Ya, kita akan menyaksikan beberapa warta gereja. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Makan yang cukup dan teratur adalah cara terbaik untuk tumbuh sehat dan terawat. Demikian pula dalam hal rohani, kita sediakan waktu yang teratur untuk membaca dan mempelajari Alkitab bagian demi bagian. Pembacaan Alkitab minggu ini memasuki 2 Raja-Raja pasal 12 dan 13. Yesus mengingatkan kita bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dengan mendengar suara Tuhan melalui membaca firman setiap hari dapat memperdalam hubungan intim dengan Tuhan sehingga kita akan mengenali suaranya. Persekutuan Usia Indah, Selasa 18 Juli pukul 5 sore dengan tema Menuai Apa Yang Ditabur, diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 17. Dari tema ini kita akan belajar bahwa akibat dosa sangat mengerikan, akan dapat mengakibatkan hukuman kepada mereka, bahkan kepada keturunan mereka. Mari Jemaat Usia Indah gabung. Kisah Yoas akan menginspirasi kita bagaimana kita berpendirian teguh di dalam kebenaran firman sehingga tidak mudah diombang-ambingkan di tengah zaman ini. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam persekutuan doa pagi Sabtu 22 Juli pukul 6 pagi. Pembahasan Alkitab diambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 16 dengan tema Yoas Raja Muda Iman Dewasa yang akan disampaikan oleh Guru Injil Marni.
gula darah. Kira-kira kita melayani jemaat sekitar 250 sampai 300 orang untuk pengobatan gratis. Sekian informasi warta minggu ini. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit berita tambahan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara sebelumnya dapat kiriman tentang perpuluhan, dan kiriman itu mungkin membingungkan saudara sekalian. Apakah perpuluhan masih berlaku atau tidak? Itu bagian Taurat. Kalau itu bagian Taurat seharusnya tidak berlaku. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup dalam perjanjian baru dan hidup zaman sekarang ini memandang perpuluhan? Oleh sebab itu, mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh mengikuti pembinaan iman dengan tema pentingkah perpuluhan yang disampaikan oleh Guru Injil Alexander Darmawan hari Jumat 28 Juli jam 7 malam via Zoom. Jadi nanti linknya akan disebarluaskan kepada jemaat melalui WA dan saudara sekalian bisa mengikutinya melalui Zoom. Dan minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sekolah minggu mengadakan kenaikan kelas. Ya, kita bersyukur mereka sudah naik kelas di sekolah minggu pun naik kelas. Ya, kita doakan mereka tetap setia ketika di kelas yang baru dengan lause yang baru mungkin, tetapi mereka boleh tetap setia beribadah. Dan mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak di sekolah minggu depan jam 9.15 di ruang ibadah sekolah minggu. Di situ ada pertemuan dengan guru-guru yang ada di sana. Dan diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, tema-tema khotbah kita setiap minggunya sama dengan tema sekolah minggu. Jadi ini adalah kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak, punya cucu untuk bertanya. Ya, ada percakapan iman di antara saudara sekalian sebagai orang tua, sebagai kumpul pokok dengan cucu saudara sekalian. Ada percakapan teologis, ada percakapan firman Tuhan yang dimana saudara bisa mengingatkan kembali dan menanamkan iman kepada anak-anak saudara sekalian. Hari ini sebenarnya ada sharing aknet ya, presentasi aknet, tetapi mengingat waktu kita sudah 9:30 dan jam 10 nanti ada kebaktian umum 2, maka nanti presentasi akan disampaikan minggu depan. Itu saja pengumumannya. Kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Mira. Ya, kita sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali menaikkan hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan satu kali, kemudian baru Bapak Ibu saudara-saudari sama-sama dengan